Tu dah nyawa tu kalau ganggu tu. Okey. Jadi macam mana? Apa pun tak boleh. Apa pun tak boleh. Okey, jadi maknanya macam tu ya. Jadi di sini disebut dia kata apa? Setiap nabi yang diutuskan adalah menyeru kepada penyembahan hanya kepada Allah. Alhamdulillah, kita faham ya, sembah Allah saja, jangan sembah yang lain. Sebab tu kita kalau sembah Allah, kita tak rasa kita punya duit tu akan hilang. Kita akan rasa duit tu kembali kepada Allah. Allah pinjam. Allah pinjam. Kalau manusia pinjam, kita bagi pinjam. Kenapa Allah pinjam? Kita takut Allah nak bayar. Oh, takut kan? Kita kata, lagi habis lah orang sedekah, tinggal banyak mana? Hak kita sedekah tu Allah pinjam. Dan Allah janji, Allah ganti balik. Kalau Allah yang maha kaya ganti balik, pasal macam mana? Banyaklah dia ganti. Bukan dia ganti sikit, dia ganti banyak. Tapi biasalah kita ni bila mana syaitan tu lebih kita dengar cakap daripada yang cakap Allah. So kita takutlah duit tu kita sedekah. Kita takut nanti tinggal sikit. Okey. Kemudian penyembahan dan ibadat seorang hamba kepada Allah SWT adalah menjadi asas agama Islam. Tu asas tu. Penyembahan dan ibadat seorang hamba kepada Allah. Penyembahan satu. Nombor satu penyembahan ya. Ibadat dan ibadat. Uluhiyah ni, sembahan hanya layak kepada Allah. Ibadah hanya layak kepada Allah. Tak ada ibadat yang lain. Lillahi ta'ala. Kalau sedekah, lillahi ta'ala. Kalau solat, lillahi ta'ala. Kalau haji, lillahi ta'ala. Umrah, lillahi ta'ala. Maknanya kita ibadah tu lillahi ta'ala. Kita sedekah, kita niat Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, duit ni aku pinjamkan kepadamu ya Allah. Amin. Masukkan. Semoga engkau redha dengan sedekah ni. Jadi tak payah kita abang, semoga saya dijauhkan daripada bala ke, semoga saya sembuh penyakit ke. Kalau Allah redha, dia bagi semua. So kita tak payah fokus. Kadang-kadang setengah orang dia kata dia ada masalah, dia nak sedekah kan. Ya Allah, ku pinjamkan wang ni, ku pinjamkan rezeki ni kepadamu ya Allah, semoga engkau redha aku cukup untuk dapat semua. Siapa yang selalu amal tahajud kan, siapa yang selalu amal tahajud, boleh rasa tak banyak benda yang Allah dah makbul doa kita kan? Banyak kan? Sebab kan waktu tahajud tu adalah waktu yang Allah nak dengar sangat kita kata, kita minta. Siapa yang doa dia belum lagi dapat, amalkan tahajud sebelum subuh. Sebelum subuh je, setengah jam sebelum subuh pun tak apa. Apa dia minta semua Allah terima. Apa dia minta semua Allah bagi. Kita kan tiba-tiba kita rasa ya Allah dekatnya dengan Allah. Aku minta terus dapat. Aku minta terus dapat. Dah amal dah nama-nama Allah dalam lepas sembahyang. Saya suka buat lepas masa saya sujud syukur. Masa saya sujud syukur. Ambil lah, saya suka ya Khaliq lah. Saya suka ya Khaliq. Saya suka ya Khaliq dan saya akan tambah lagi ya Fatah 10, ya Salam 10 dengan ya Razak 10. Tapi apa ni, antum pilihlah mana-mana. Tapi ya Khaliq tu saya tak tinggal. Ya Khaliq tu memang saya tinggal. Saya memang ya Khaliq tu maksudnya Allah tu. Khaliq tu Allah. Jadi bila Allah tu lagi luas lah. Antum boleh masuklah apa-apa nama Allah. Masa sujud saya main jari lah. Ya Khaliq, 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 ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah. Masa sujud syukur ya. Saya dah bagi kita kan sujud syukur setiap kali sembahyang kan. Jadi amalkanlah. InsyaAllah kita rasa tenang, kita rasa yang kita minta tu dapat. Dapat. Itu seronok sangat ya. Itu kita. Sebabnya kita dekat je dengan Allah ni. Cuma kita yang menjarakkan kita dengan Allah. Kita yang jarakkan ya. Okey, alhamdulillah. Tidak daya upaya hari ini Allah tak izin ikut. Maknanya dekat TikTok bersama. Dekat TikTok bersama ya. Bila keluar masuk balik gambar terus gelap. Kalau saya tutup dulu kesian pula kat depan. Okey. Dia. Okey, kemudian Allah sebut apa? Penyembahan dan ibadah seorang hamba kepada Allah SWT adalah menjadi asas agama Islam. Itulah tauhid uluhiyah tu. Itulah tauhid uluhiyah tu. Tauhid uluhiyah, penyembahan dan ibadat. Sembah hanya Allah. Surah Qul Huwallahu Ahad tu adalah surah penyucian akidah uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Penyucian. Qul Huwallahu Ahad.
Allahus Samad. Allah lah tempat kita mohon pertolongan. Lagi? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca Fatihah. Fatihah pun ada tauhid rububiyah dan uluhiyah. Mula-mula apa dia? Nama Allah kan? Bismillahirrahmanirrahim. Nama Allah apa dia? Ar-Rahman Rahim. Hak tu rububiyah. Tu rububiyah tu. Tauhid pada perbuatan Allah. Keesaan kepada perbuatan Allah. Sifat 20 kan? Ar-Rahman Rahim tu. Nama asma Allah tu kan? Asma Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu perbuatan Allah tu. Nama-nama Allah. Yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb juga, uluhiyah, rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim. Itu apa dia? Ada itu apa dia? Rububiyah. Rububiyah lah. Ar-Rahman. Maliki Yaumiddin. Tuhan, Tuan, apa Malik, Raja sekalian alam. Tu masih lagi rububiyah lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu apa dia tu? Hanya kepadamu kami sembah, hanya padamu kami mohon pertolongan. Tauhid apa tu? Uluhiyah. Lagi? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang benar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Okey, kalau kita baca Fatihah, kita tak beriman kepada tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah, sembahyang sah tak tanya? Tak berani jawab. Seram nak jawab. Okey. Simple je soalan ni. Okey, fikir sendiri lah. Okey. Kalau kita sembahyang, kita baca apa? Fatihah. Kalau kita baca Fatihah, tapi kita tak faham pun maksud tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Tak faham pun langsung ni. Baca betul dah ni. Sembahyang sah dah. Tu je yang tadi tak pernah jawab. Tidak selama ni sembahyang apa lagu mana? Ni baru nak mengaji uluhiyah. Sah. Sembahyang tu sah. Tapi di akhirat nanti Fatihah tu laknat kita. Pasal kita tak tahu pun mana. Kita baca Fatihah tapi kita tak faham maksud tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah yang ada dalam Fatihah tu. Fatihah tu akan laknat kita di akhirat. Sembahyang memang sah. Okey, tak apa. Tapi dia mengaji sifat 20. Dia tak faham tentang uluhiyah, rububiyah dalam Fatihah. Tapi pasal dia faham sifat 20 adalah tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah yang ada dalam Fatihah, tak kena laknat. Jadi maknanya kok mana pun kena mengaji juga sifat 20. Kena pergi kena mengaji juga. Tak apalah, kita dalam perjalanan nak mengaji. Tiba-tiba kita mati. Mengaji tak ada habis. Allah kata apa? Sempurnakan Quran dia, sempurnakan akidah dia. Sebab dia nak mengaji. Dia memang berazam mengaji, dia tak pernah punting. Dia main mengaji. Dia memang mengaji, dia main. Kecuali ada hal-hal tertentu dia tak main mengaji. Tapi dia memang aku akan mengaji sampai aku faham. Dia kata macam tu. Tak ada dia mengaji, masuk Ramadan dia meninggal. Tapi dia berazam dah nak mengaji. Allah tak akan mengadili kita di luar kemampuan kita. Tapi kalau dia tak pernah mengaji dan biar pi lah. Fatihah betul dah Fatihah. Fatihah betul sudah lah. Akidah apa? Ngaji akidah, baca kitab semua. Tengok online lah. Online tak boleh. Sebab akidah tak boleh tengok online. Bawa doa kita main mengaji. Kalau tengok online tak sah.
Tahu sikit-sikit je nak. Tak tahu sikit-sikit jadilah. Tahu sikit-sikit jadilah. Tak usah duk mengaji sangat lah. Tengok tak salah lain. Kacau. Lain kacau. Sangkut tu. Bila lain kacau, kita tak rakam dia mula tak ni. Kita baru rakam dah ni. Dia putih siap rumah. Dia dah tak faham. Sebab tu dia kena duduk sini kau. Lah macam ni lah. Susah di dunia saja. Jauh tak mana main dia juga mengaji. Esok dah mati jenuh kita nak jawab. Tu kita. Belum lagi kata anak-anak kita lagi. Belum cerita lagi adik-beradik kita lagi. Hak yang adik-beradik yang mau mengaji tak pun tak mengaji macam mana? Okey, penyembahan dan ibadah seorang hamba kepada Allah Subhanahu Taala adalah menjadi asas agama Islam. Tu asas. Asas tu. Itu penyucian akidah, penyucian yang paling besar, penyucian yang paling mulia, penyucian akidah. Maknanya sebelum mengaji hal lain, mengaji akidah dulu. Sebab dia asas kepada ibadah. Macam mana hang pi haji berkali-kali pun hang buat ibadat banyak mana pun, semayang tarawih pun sampai orang kata khusyuk lah, sampai orang kata apa? Teruk lah semayang tarawih tu. Tapi akidah tak faham. Akidah uluhiyah, rububiyah, sifat 20 pun tak pernah mengaji. Habis. Apa tak dapat? Tak terima. Disebab dia kata asas. Kerana Allah menjadikan manusia adalah untuk menyembah dan ibadat. Allah jadikan kita hanya untuk sembah dan hanya untuk ibadat. Penyembahan dan ibadat adalah yang paling asas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk ibadah padaku. Tu je tujuan kita. Allah jadikan kita atas dunia tujuan tu je. So kita tak boleh komplain. Kita tak boleh komplain kata letih lah macam ni. Tak boleh nak buat aktiviti lain. Kau duduk main mengaji lah. Dia Kau duduk main mengaji. Siapa suruh mengaji? Ni nampak betul. Ni mengaji ni kena faham. Kalau mengaji fardu ain, mengajilah fardu ain tu. Bukanlah kata mengaji semua. Semua kelas fardu ain semua dia pi. Bukan dia tak penat. Saya so, dengar fardu ain semua dia nak pi. Tengok. Kita ada jadual kan? Jadual. Ada masa kita pi. Tak ada masa tak payah. Cukup dah yang ada. Kita kejap sana, kejap sini sampai kita jadi macam ni. Dan sebenarnya apa ni jadi kot mana? Dia penat dah. Dia bila kita buat benda yang banyak sangat, satu masa kita akan penat. Betul tak? Tak penat. Futur lah. Jadi bila kita putus asa lah. Lepas tu bila kita mengaji, dia macam ni. Okey, apa jadual fardu ain? Okey, seminggu sekali. Minggu depan pula. Di satu minggu tu 5 hari fardu ain. Berapa penat? Lah kali kita rasa macam tercungak-cungak. Okey, kata kita memang ada masa dan kita memang kata Syaku ni takut tak dan. Tak apalah, kita sendiri mau. Kita kena faham yang tu je. Kata dia pandai dah buat sembahyang. Contoh, dia tak mapi dah. Dia dah pandai, tak payah habis. Kalau dah pandai. Kalau tak pandai, dia pergi dah. Kalau dah pandai, tak ada pergi dah. Okey, jadi maknanya dia kata bukan kata kena pergi. Kena ada lagi, kena pergi ni. Kena pergi lagi dah. Kena pergi lagi. Kalau dah mengaji, dah reti dah semua rukun-rukun, syarat semua, tak payah pergi dah lah. Tak suruhlah pergi setiap masa. Tapi kalau jenis tu lupa je panjang tu, pergilah. Tapi Allah tak marah dah kalau dia lupa. Sebab dah dia pergi dah. Tu je cerita dia. Okey, sebab tu dia kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan ingatlah aku tidak menjadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembah dan ibadat padaku. Itu dia. Tapi memang lately ni lain memang teruk tu. Siang malam kelas kita mengaji pun teruk. Allah. Dia makin lama dia makin ramai sangat orang guna kau tu. Lama-lama mengaji online macam mana? Tak ada ya. Tak ada kualiti dah mengaji online. Sebab dia kena call. Itu call tak apa kita mengaji tajwid kan. Kalau mengaji ni sampai nak live pun tak boleh. Macam mana nak mengharap guna online? Justru itu Allah Ta'ala mengutuskan rasul-rasulnya dan menurunkan kitab-kitabnya, menyuruh umat manusia menyembah dan melarang mereka menyembah selain pada Allah. Utus Nabi, utus Rasul, bagi kitab, nak cerita buat sembah ya. La ilaha illallah. Tiada sembahan yang sebenar-benar sembahan melainkan sembahan kepada
boleh sembahyang lain. Bulat. Apa duk tengok jam kau? Dok lagi sikit lagi. Ha? 2 minit lagi. Okey, cuba baca yang satu lagi ni, Allah kata apa? وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Surah An-Nahl. Maksud dia macam mana? Dan sesungguhnya kami, yakni Allah, telah mengutuskan dari kalangan tiap-tiap umat sebagai umat seorang rasul. Semua umat ada rasul. Kita umat Nabi Muhammad, umat sebelumnya, umat Nabi Nuh, umat Nabi ni, umat Nabi Nuh, umat ni, dalam kalangan tiap-tiap umat seorang rasul dengan memerintah dia menyeru Allah, hendaklah kamu menyeru Allah, menyembah Allah dan jauhilah tagut, yakni syaitan, berhala dan apa saja yang menyesatkan. Sampai tagut itulah. Setiap umat semua Allah bagi Nabi, Allah bagi Rasul. Sebab nak suruh satu je, hampa sembah Allah. Hampa jangan sembah syaitan, hampa jangan sembah berhala, hampa jangan sembah tagut. Tagut tu selain pada Allah tu tagut lah, syaitan, iblis, semualah. Tapi lah ni umat Nabi Muhammad dah akhir zaman. Nabi Muhammad pun dah wafat, jauh-jauh makin duk lupa dah ajaran Nabi. Tu kita kena ingat bila mana Nabi Muhammad, bila ulama-ulama mengingatkan kita balik dalam majlis-majlis ilmu supaya ingat balik apa ajaran Nabi Muhammad SAW supaya kita tidak tersasar. Boleh bayang tak keadaan kita dulu yang kita tak mengaji, masa kita tak mengaji. Kita pun bukan tak mengaji, sekolah-sekolah dulu kita mengaji dah agama. Cuma kita mengaji agama cara kanak-kanak. Cara kanak-kanak ni lebih pada nak lulus periksa daripada kena marah dengan mak, pergi kelas kafir, main. Tu saja. Tapi bila main umur lah ni baru kita mula start nak faham kan? Baru nak faham kat ilmu ni. Sehubungan dengan itu, ibadat kepada Allah adalah mentauhidkan Allah pada uluhiyah. Tu dia. Ibadat pada Allah ni adalah mentauhidkan Allah pada uluhiyah, iaitu pada sembahan. Pada sembahan. Seorang yang ibadat tadi wajib pada semua ibadatnya ditujukan pada Allah je. Jangan tunjuk pada orang. Lepas tu nak buat ibadat jangan tunjuk dekat orang. Sebab kita buat ibadat kepada siapa nak tuju? Kepada siapa? Nak tuju pada Allah. Sebab Allah je nak. Tapi kalau ni apa-apa semua kena rakam lah. Semua kena rakam kan? Nak sedekah kena rakam, nak buat baik nak tunjuk orang punya rakam, sampai orang lain ni tak ada privacy. Kita duk buat apa-apa banyak orang duk rakam kita dah. Bubuh dalam TikTok, bubuh dalam Facebook. Padahal tuan tu tak tahu pun. Tengok sebab sekarang ni dah semua main kamera. Semua main kamera. Jadi kita kadang-kadang dah mula takut lah selama ada ibadah kita akhir zaman ni, ibadah yang ditujukan kepada Allah ataupun ibadah yang ditujukan kepada selain pada Allah. Nak buat sedekah kan, nak bagi duit korang kan, semua macam tu kan. Tunjuk bagi duit dekat apa ni makcik-makcik tu, bagi berapa ratus, berapa ribu, semua tunjuk. Dia boleh bagi apa ni semangat untuk orang buat ibadat. Cuma kalau kita jenis tak boleh nak jaga hati kita, jangan tunjuk. Kalau kita boleh jaga, boleh tunjuk. Kalau kita tak boleh jaga, jangan tunjuk. Takut juga sekarang ni. Makin lama orang muda kita, dia makin jauh daripada ibadah kepada Allah, penyembahan kepada Allah. Sebab dia lebih kepada viral. Sebab yang kita nak sekarang ni, kita ada banyak likes, kita ada banyak follower, kita boleh FYP. Lama-lama, okey, kita generasi kita mungkin lagi sedap lagi lah. Hak baru-baru ni, hak bawah ni. Semua yang buat, semua tunjuk. Semua tunjuk. Jadi dia kata, sebab itulah dia kata, sikit lagi nah. Oleh yang demikian, wajib bagi seorang itu dalam semua ibadat mereka dilakukan dengan hati yang ikhlas, termasuklah beberapa perkara di antaranya. Okey, sekarang kita akan berhenti pada sehubungan dengan ini tu. Sehubungan dengan di sini dah. Okey, nanti kita kupaskan lagi uluhiyah tu. Kita sebenarnya dah ke tauhid uluhiyah. Kita nak check, kita tauhid uluhiyah tak? Kalau betul-betul kita tahu uluhiyah, janganlah pula bangkit waktu tahajud tu salam tahajud. Buh dalam status salam tahajud. Tahajud untuk siapa? Tahajud untuk Allah ni memang siapa pun tak nampak. Lepas tu nak pergi tarawih, ambil gambar di dalam masjid. Kami sedang tarawih di masjid, tengok kan macam tu kan, selalunya orang buka puasa pun juadah berpuasa, selalunya artis-artis masih lagi duk buka puasa, duk tunjuk lagi juadah. Jadi puasa tadi ibadat kerana Allah, sedekah tadi ibadat kerana Allah, sembahyang kerana Allah. Jadi kita semaklah
Okay, insyaAllah nah. So yang baik itu daripada Allah, lemah dan kurang daripada Ustazah. Mohon maaf banyak-banyak. Semoga kita tadi dapat ya kefahaman sedikit sebanyak apa yang Allah nak sampaikan kepada kita, apa yang Nabi nak sampaikan kepada kita berkenaan dengan tauhid uluhiyah. Tapi kita masuk baru dalam 20% je sebenarnya, tadi tak banyak sangat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.